Test. Macam saya dengar handphone saya. Ni apa tak? Buat pagi ni pagi ni adalah beberapa kerja yang nak dibuat. Okey selalu kita buat tak ada nota. Pagi ni kita ada nota sikit sebab satu benda, satu perkara yang kita nak cakap yang benda orang tak tahu. Tak apa kuat ya tu. Kuat mah? Tak kuat ah? Yang tak kuat ni, saya tak kuat kan? Tapi dah kot. Okey tu. Nak tahu mana lagi kan? Hari ni kita nak cerita pasal first kita nak buat ni dulu lah. Sekejap sambil-sambil dulu. Sambil-sambil tu yang mana tengok, masih tengok. Kalau boleh share tak boleh share sudah. Order barang. Kambing kan? Macam ni kuda lah. Kuda. Kambing tak ada boleh kuih ke? Tak ada kan? Tak ada apa? Apa? Sekali pun dapat main juga ni anak kita mesti bagi selama dapat ramai orang. So nak pergi main juga tu panas dia orang memastikan ada lagi. Tak tahu kenapa. Dia motor gini kan. Agaknya lagi. Macam gagal dah. Masuk air.
macam mana kan? Banyak banget kereta. Ini kenapa? Ada Syak itu menganjing dia. Apa ni? Comment. Here some dead advice. Lima menit. Jani dibakar. Ini nanti ditahan. Mana ni? Info. Review. Ayah. Mana bleeding? Kayaknya. Sana ke mana baby? Siapa? Tu gitu. Tu lah jadinya apa? Jadi kantoi lah sebab membantu bleeding. Bleeding tak lah. Kan dah tak reti tu. Kita tahu lah Mbak Saleh ni. Tanya mana baby dia kan. Hospital pun bagus. Doktor pun bagus. Dia Bukan report polis je. report polis je nak bagi budak tu kena kan. Pandai buat jahat. Rasa masa kata dia tak tahu pun dia mengandung. Dia tak tahu pun nak mengandung dan lahir baby. Lagi suspicion. Tak tipu apa. Dia tahu. Tangkap lah boyfriend ni. Dibuang lah. Dah bakar. Lepas tu bakar. DM ni juga. Berapa? 25,000 tu dah. Jamin tak ingin saya tu. Tapi kalau ikutkan pun, kalau kita pakai logik akal lah kan. Kalau kita pakai logik akal lah, takkan nak ajak pergi macam kita awet tu kan, ajak jom lah pergi rumah aku lah, jom tak kan. Tak lah. So Rela pergi kan. So pergi dengan rela, masuk rumah orang dengan rela, umur atas pada umur 18 tahun. Having sex tu benda atas sama-sama setuju lah. Itu je cerita dia. Tak kira lah dia da'i ke, PU ke, pencetus apa, imam muda ke.
dia sama macam bila ada orang nak komen ni Ha. masalahnya suruh kamu tak nak kahwin ni kata. Dah dapat ke tak kahwin tak mau dah. Lepas tu nak salahkan orang. Memanglah kita tak bagus lah, nanti akan jadi lebih leluasa. Sekarang ni hang umur 20 tahun kat 20 tahun, 22 tahun. Ada logik akal tak nak ikut orang tanpa sebab? Dan Ain Syahid tu seorang dia je. Tak kira lah dia mulut manis ke apa kan. Hang ikut memang salah hang. Itu je saja cerita dia. Sebab tu apa dalam orang kata pakai akal yang logik. Kalau hang ikut lelaki yang hang baru kenal, naik kereta sekalipun dah kira salah dah. Maksud nak ikut orang pergi rumah, masalah dia. Aduh, macam-macam. Kakak mana? Rekam lah. Okay, Assalamualaikum. Macam ada ceramah kuliah pagi-pagi pula. Okay lah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ni hari Rabu. Hari ni hari Rabu. Okay, lepas tu hari-hari yang rasa sangat bahagia. Semalam bahagia, hari ni bahagia, besok bahagia, lusa bahagia. So kalau kita ada kerja di mana-mana sektor pun, kalau kita buat diri kita jadi stres, so kerja tu akan stres dan kerja tu takkan menjadi. Siapa? Cina. Dia. Kembung bayinya. Hari tu Aduh, okey. Hari ni nak cerita, nak sembang pasal itulah. Nak sembang pasal macam mana nak order barang daripada China. So sekarang ni ramai orang dah pandai order barang daripada China melalui Alibaba, melalui Taobao, Tmall, lepas tu apa lagi DHgate. So platform-platform macam ni pertama baguslah. Kalau yang pandai cari tu alhamdulillah bagus. So step-step nak order barang ni, pertama sekali kalau boleh order tu macam mana? Okay, kena tengok barang yang kita nak cari tu. So kita kena kenal dengan barang yang kita nak order, barang yang kita nak pesan, barang yang kita nak OEM tu. Sekejap Sekejap. Okey. Apa tadi? Kat mana tadi? OEM. Okey. Barang yang kita nak OEM. Barang yang masuk OEM ni original equipment manufacturer. Maksudnya kita nak lebih kepada custom barang lah. Barang yang contoh macam Nike buat, so kita nak tiru punya Nike tapi kita tak nak pakai logo Nike. Itu boleh buat kat China. Dia kat China ni mak dengan ayah je yang dia tak jual. Lain semua dia jual. Dengar tau. Okay, first kali kena tahu barang, kena kenal barang, kena tahu diameter, so spek barang tu macam mana. Lepas tu pagi kita sendiri kena kenal barang. Kita tak boleh aku tengok dekat Google barang macam ni. So kalau sekadar tengok barang dekat Google, maksudnya tak kenal barang lah. Demo tak kena barang lah. Gitu. Jenis barang, lepas tu method untuk pembayaran deposit.
So yang part deposit ni paling ekstrim lah. So sebenarnya paling ekstrim di deposit. So untuk OEM, untuk custom barang ni, first kali orang Malaysia kita ni, aku direct je, orang Malaysia, lebih spesifik sikit orang Melayu, sebut pasal deposit untuk buat custom made barang sangat sensitif. Sebabnya mata aku kena liar sebab kita berada di kawasan Universiti Malaya, di bahagian sambungan kepada Nusrel di PPUM, Pusat Perubatan Universiti Malaya. So sebelah-sebelah. So ramai kat sini banyak nurse-nurse lalu, doktor-doktor lalu, awet-awet. So aku pun kawan juga dengan doktor kat sini. Tengok dia bila macam orang cakap, kalau rajin pergi masjid, kita boleh kenal dengan Tok Imam. Kalau rajin pergi hospital, kita akan kenal dengan doktor-doktor. Tapi kalau rajin pergi duk kena janda, mungkin akan dapat bini nombor 2. Itu orang cerita orang lah. So kita punya cerita tak sama. Okay, pasal deposit tadi. Deposit macam beberapa bulan yang lepas, aku ada buat aku sendiri punya produk untuk custom made. Seperti aku buat kotak untuk next project. Kotak tu kos dia, sekeping kotak kos menelan belanja lebih kurang 380 ringgit barang tu. Kos buat kotak dan kos penghantaran balik ke Malaysia. Dia terus kos tu akan included DHL punya kos untuk shipping. Okay. So satu sekeping kotak, yang kotak tu lebih kurang saiz kotak kasut Nike tu. Kotak tu RM380. Tetapi orang Malaysia, kalau kita sebut kos harga macam tu, dia kata, "Ui, mahal lah. Kat Malaysia murah lah." Okey. Kat Malaysia murah. Kalau kat Malaysia murah, janganlah cari barang Cina. Sebab aku sendiri aku ada juga ramai kawan-kawan yang ada buat printing apa semua. So aku nak bagi tahu, kotak kat Malaysia kalau buat sampel perlukan 5 ke 800 ringgit untuk sampel sahaja. Untuk sampel sahaja. Ada beberapa kedai, ada beberapa supplier, dia boleh proses sampel. Ada kedai dia tak boleh proceed dengan sampel tu. Contoh ini cerita pasal sampel buat kotak. Dia tak terima untuk buat sampel. So hang proceed untuk buat sampel. So hang kena bayar deposit. Itu cerita kat China. Kalau kat Malaysia ni, aku cerita kat Malaysia. Cerita kat Malaysia sekarang, hang ada design, hang ada size yang actual. Sebab kita buat sampel ni, matlamat dia, kita nak setting dengan barang-barang yang akan masuk dalam kotak. So kalau tak betul, so kita nak edit. Takkan kita nak buat membabi buta kan, mengkhinzir buta. Jadi apa yang aku boleh cakap di sini, kalau buat kotak kat Malaysia, hari tu aku tanya sekeping paper untuk dibuat kotak tu bernilai lebih kurang dalam RM5.80. RM5.80 dan minimum order adalah 1,000. So aku nak buat sampel, aku bukan nak produce produk lagi. So untuk buat kotak sahaja 5,800. Kalau yang kotak ada 2 color, ada 2 warna sahaja, lebih warna tu, so ada penambahan dia. So yalah, yang meniaga tu pun orang Melayu, aku pun orang Melayu. So aku tak nak condemn lebih-lebih. Tapi orang Malaysia dia tak faham benda tu. So ada yang buat baju pun sama. So kos
untuk buat sampel memang mahal. Memang mahal. Buat kotak macam aku buat kotak RM380. Aku buat sampel baju kena 500. Sorry, baju kena 360. Tetapi kos tu dia akan revise masuk balik di dalam kos pembuat. Dia akan tolak lah maksudnya. So baju tu dia akan kira percuma sekiranya kita order dengan kilang yang sama. So kalau baju tu kalau buat baju, kita order baju lengan panjang harga RM8. So 1000 helai tadi akan RM8 akan jadi RM8,000. So RM8,000 yang sampel yang kita buat mula-mula tadi tu berharga RM360. So dia akan tolak lah. So kita tak perlulah bayar sampai RM8,000. Lepas tu pula, sebab tu kata orang Kelantan kecek kata kalau pandai kecek wis saja je. Gitu. Jadi itu betul. Kalau dengan di China, kalau pandai bersembang, pandai borak, bukanlah dia bagi free. So dia akan bagi gift seperti macam mungkin kos penghantaran tu dia tanggung. Kalau tak banyak, tengoklah macam mana dia akan hantar warehouse ke, dia hantar ke warehouse tu percuma ke, dia hantar. Adalah beberapa part yang mungkin kita boleh reducekan kos. Kalau macam aku buat kotak di Shenzhen. Dia kata kalau dia hantar barang ke Guangzhou percuma. Tapi kalau dia hantar daripada Shenzhen terus balik ke Malaysia, dia reduce dalam $20. So okeylah, jimat lah. $20 sebenarnya banyak. Tapi oleh kerana kita dah kenal dia, kita dah buat kawan dengan dia, tak banyak, sikit pun jadi. Itu sebenarnya macam kita tengok awet lah. Tak dapat tengok awet, tengok bumbung rumah dia pun jadi. Macam tu lah. Okay. So kos sampel akan dibayar balik melalui dengan kita confirm order. So macam aku buat baju 1,500 helai yang akan datang ni. Baju tu 1,500 helai. So sampel tu akan ditolak dalam kos order tu lah, yang confirm order tu. Jadi jangan risau. Siapa-siapa yang buat barang kat China, take note lah sikit. Dan kena pandai bersembang lah. Janganlah terlalu sembrono pergi tanya nak free, nak murah. Kalau dengar dia kata buat sampel harga sampai 300-400, so kita pun terkejut tak nak buat. Tapi kalau buat kat Malaysia pun lebih kurang tu je kak. Tambah-tambah kalau pergi kat kedai Cina, oh bos ni boleh lah 2 minggu lah. 2 minggu. Okey, kos sampel lah. Ini nanti kita kira masuk dalam, nanti kita kira ni kos sampel masuk dalam bajet confirm order lah. Kita pun ya. Boleh. Kos sampel 250 masuk dalam confirm order. Maksudnya hang kena confirm order, kena confirm order dengan dia lah. Terus sama juga proses confirm order dengan China dekat China. Sekurang-kurangnya kos tadi tu dah jimat. Kalau kat China dia ada potongan. Kalau kat Malaysia dia kira penuh, dah penuh. Lepas tu dalam ringgit pula tu. So itulah. Itu untuk kalau order barang. So sampel kos memang tinggi 300-400. Tapi kos 300-400 tu dia akan tolakkan balik dalam order yang kita confirm. So kalau pandai sembang dengan dia, mungkin kita boleh minta extra 4-5 helai ke. Ataupun kita boleh, kalau yang boleh pergi China, mungkin dia boleh bawa belanja pergi makan. So ya, itu kita nak bina connection ni macam tu lah. Dia ada pro and con dia lah. Okay, lepas tu kena tanya dengan kilang atau kita punya supplier.
tempoh pembuatan barang tu berapa lama, lepas kain macam mana, spek macam mana, berapa lama yang dia boleh siap. Tu macam sekarang ni bila tempoh masa berapa lama tempoh buat nyamuk ni. Sekejap sambil kan habis nanti. Ya lah. Anak dah. Nanti datang balik just malam. Relax. Apa nak relax lah. VIP. Tisu ni pun tak ada orang ambil. Tisu mau letak lah. Bukan, sudu. Mau tak mau sudu tu. Ni. Janganlah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia memang tak kenal barang. Oh gila. Betul. PM spek Spek ni buat kat China. Power semua, pokok sukatan semua pergi kedai kat Malaysia. Tulis hantar pergi China. Hantar 1 hari siap. Post balik Malaysia dalam 7-8 hari lah. Okey lah. Kos buat pun dalam 300 lebih. Siap post balik Malaysia dalam 400 lah. Kos untuk shipping balik Malaysia lebih kurang dalam RM30 lebih lah. So total RM408. Okay. Kita semua barang Cina je. Nak pakai barang Malaysia mahal sangat. Cak ayam pakai. Nama Koki. Hawk. Show your cock. Show your cock. Okay. Okay, tadi dekat call lead time untuk pembuatan barang. Kena tanya dia tempoh barang tu siap berapa lama? Seminggu ke? 3 hari ke? Bagi tahu je. Dia kena tanya dia. Kalau tak, sebab kita nak dia nak setting untuk hantar kat kita, dan kita pun nak setting barang untuk hantar balik Malaysia. Ni ada sekarang ni tengah progress buat satu barang. Kalau jadi, imbuhan pada brother tu adalah penginapan 3 hari 2 malam lah. Okey. Okey. Lepas tu penghantaran balik Malaysia So kalau boleh minta dia kirakan sekali kos penghantaran balik Malaysia sekiranya barang dah siap. Kalau yang ada facility lah, maksudnya orang yang ada kemudahan untuk bayar dengan dia. Kalau tak ada, kita pun boleh tolong buat pembayaran melalui Alipay, WeChat Pay, transfer bank lah dulu. Tapi kita tengok pada currency jugalah. Currency sekarang ni Malaysia tengah tak berapa nak ada business. Barang import tak ada. So currency sangat teruk lah. Sangat teruk. Kalau sekarang ni kalau RM300 300 semalam transfer duit rugi RM29. Rugi RM29. Okay.
Lepas tu macam sekarang ni bulan 12. Okey, kita nak tengok masa dan masa peak time lah, peak time, peak season. Macam sekarang kat China, mana-mana kilang kalau hantar barang sekarang ni berkemungkinan besar paling cepat akan siap dalam ni sebab dekat nak New Year. So kalau hantar sekarang ni mungkin 3-4 hari akan siap lah. Kalau barang yang biasa-biasa macam beg, selipar, kasut, kasut bukan, kasut tak boleh, kasut mau seminggu lebih. Beg 2 hari boleh siap. Baju sublimation yang aku sendiri order, baju sampel baju sublimation siap 2 hari. Bang, tak nak buka sekarang ni tak boleh pergi China lagi. Sebab semalam dah tanya dengan member yang dekat immigration tu. Sekarang ni sekatan masih berjalan. Sekatan untuk keluar negara tu masih berjalan. Dan siapa-siapa yang nak ke China atau ke mana-mana pun untuk keluar negara mesti kena ada sebab pertama belajar atau family atau bisnes. 3 urusan saja yang dibenarkan untuk bermasa ni. Dan jemaah Malaysia yang untuk orang Malaysia yang nak pergi ke umrah, rasanya start Januari baru boleh pergi, kalau tak salah lah. Ada juga buat trip buat trip ke China ada. Tapi tunggu sempadan kita dah buka, laluan untuk keluar negara dah buka nanti. Nanti kita bagi tahu balik lah bila akan boleh pergi, berapa orang kita nak bawa. So banyak benda lah. InsyaAllah kalau rasanya Januari pun tak sempat nak keluar negara pun. Kalau ada urusan sendiri mungkin cepat. Kalau nak bawa orang mungkin tak dan tu. Lepas tu syarat nak untuk keluar negara sekarang ni mesti kena buat swab test, dan kena ada surat. Swab test pun valid untuk 3 hari. So 3 hari sebelum fly kena buat swab test dululah. Okey, tadi pada pasal peak season. Macam sekarang buat baju ke buat apa pun kena buat awal sekarang. Pertama sekali New Year cuti, kilang cuti. Lepas kilang cuti, lepas tu kelas tak nak buka lah, cari orang lain lah. Tapi kalau datang face to face, kita tak buat kelas. Kita kalau datang face to face kita bolehlah ajar. Nak ajar pun kita tak pandai, tapi kita tahulah macam mana step nak mula dengan kita akan ajar. Bolehlah, sorry bukan ajar, tunjuk lah yang mana biasa kita, yang mana kita tahulah. Nak ajar kita pun tak pandai. Boleh insyaAllah. Nanti kita inilah, kita akan buat apa, minum-minum ke sambil-sambil. So kita tanya face to face. Nak buat kelas berdiri depan-depan ni, pertama tak layak lagi. Lepas tu yang kedua masih ada rasa segan-segan lagi. So kalau kita lebih kepada kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak tahu, kita boleh share face to face lah. Tapi kena main area KL okey lah, area KL okey lah. Kalau luar pada KL tu susah sikit lah. Okay. So kalau hujung tahun ni biasa bulan 12 nak cuti New Year. Lepas tu selang sebulan setengah dah preparation untuk Chinese New Year. Chinese New Year pula progress cuti dia tu. Cuti di China ni ambil masa sebulan juga lah. So itu yang tak berapa best sangat lah.
So kalau barang boleh siap sebelum Chinese New Year dan barang tu boleh masuk dalam kontainer sebelum Chinese New Year, bagus. Itu jackpot dah kira. Sebab sampai Malaysia selepas Raya Cina ngam cun. Tapi kalau lepas Raya Cina baru nak naik kontainer, tu parah sikit lah. Sebab kat Malaysia ni, cerita kat Malaysia sekarang ni, akan jadi satu kacau bilau bila barang datang lepas Chinese New Year. Pertama sekali mungkin custom pun sibuk buat kerja dia. Mungkin inspection di pelabuhan tu lebih ketat. Macam-macam hal lah. Nantilah cerita PM tepi lah. Okey. Lepas tu untuk makluman semua orang, untuk makluman orang yang mengimport barang Cina ni, so sekarang ni kena ambil point paling utama sekali. So tak boleh jual barang murah dah sekarang. Sebabnya kos untuk shipping sekarang 1 cubic meter RM500 tu. RM500. Hari tu boleh dengar hari 4.5, 43, 42. Sekali dia naik mengaum. So berhati-hatilah. Sebab apa? Kalau kita selalu dibuaikan dengan kata-kata barang di Shopee murah, macam mana orang jual barang di Shopee. So benda tu kena ingat balik lah. Kalau dekat Shopee ni memang barang memang murah. Sebabnya penjual tu memang original dari China. Kita daripada Malaysia tu, kita ada beberapa kos yang kita perlu tanggung. Kos shipping, kos postage. So itu kena berhati-hatilah nak letak harga tu. Sebab dekat China dia tidak kejar. Dekat China yang aku tahulah, kat China dia tidak kejar keuntungan yang besar. Contoh macam kita, sebab kita bila kita dah kalau kat Malaysia ni serba-serbi mahal berbanding China. So kat China dia untung satu barang RM1 pun dia okey. Sebab dia ada banyak platform lagi. Dia boleh parking. Dia boleh parking di H-Gate, dia boleh parking kat Taobao, dia boleh parking kat Shopee, dia boleh parking kat Tmall. Lepas tu dia boleh parking dekat Pinduoduo. So satu orang dia ada 4 ke 5 ke 6 channel yang boleh parking. Kita katalah satu orang dia satu Chinese. Selamat pagi bosku daripada HKL. Katalah di China, contoh kita andaikan power bank kan. Power bank dia untung RM1. Lepas tu dia untung RM1. Okay, dia untung RM1. Tengok. Dia ada 6 channel untuk dipasarkan barang ni, dia untung RM1. Dekat Shopee dia dapat satu hari dia dapat 1000 order. Okay. Dia ada 6 channel. Kita katalah yang channel yang lain pun dia dapat 1000 order juga. Sebab power bank, once orang place order, orang akan beli dalam jumlah yang besar lah. So satu power bank orang akan beli dalam kuantiti 1000 pieces. Satu channel 1000, 6 channel 6000. So satu hari dia punya sale, dia punya keuntungan bersih. Selepas jualan bersih, shipping cost tolak tepi, postage tolak tepi, marketing punya, dia benda platform yang ada ni adalah platform yang percuma. So jadi kita anggap
dia untung bersih RM1. Satu hari RM6,000 jual power bank dengan keuntungan RM1. Kalau dia kejar macam tu, satu hari RM6,000, 10 hari RM60,000. Dan orang Malaysia pula, kita Malaysia, kita parking Shopee je. Kita parking kat Shopee sahaja. Lepas tu dengan, kalau yang cerdik sikit, mungkin dia ada Instagram, mungkin dia ada kedai dia sendiri. Itu yang ada kemampuan, yang ada kemampuan lebih. Ini cerita yang ada kemampuan lebih. Dia boleh parking kat Shopee, dia boleh parking kat agent, dia boleh parking dekat mana lagi? Shopee, Marketplace, Facebook, bla bla apa lagi. Aku pun tak ingat lah. Dan kita katalah, aku pernah jumpa orang yang untung satu barang 2-3 kupang pun dia ambil. Dia kata dia main volume, okey lah. Satu hari volume dia 2,000. Okay, 2,000. Satu hari 2,000, 1,300. 3 kupang 1,000 baru RM300. 2,000 baru RM600. Okey lah. 10 hari dapat lah. 10 hari dia dapat nak RM6,000. Okey. Lock, jangan lock. Ini bahaya. Ini champion punya, tak ada jual. Okay. So kita orang Malaysia ni, dia tengok dekat Shopee tu jual murah, kita nak jual lagi murah. Maksudnya orang yang jual kat situ dia memang dah sedia nak mati. Kita pula jual barang yang memang confirm akan mati. Melainkan lah kalau dekat China tu hang dapat barang harga sekupang, tu hang akan balik jual kat Malaysia mungkin RM1, mungkin jual RM10. Orang jual RM8, hang jual RM7. Itu kalau hang dapat barang tu sekupang dekat Malaysia, dekat China. So anda, so kita punya masih dalam bertatih lagi ni. Tapak-tapak ni masih tak pandai ni. Beat bagai ni. Sambil ya. Okay, panjang lebar sikit lah untuk kos shipping ni, merawit-rawit sampai masuk kat Shopee. Tapi itulah hakikat dia. Kalau orang kata kalau sana yang rumah di pantai tu, lantak lah. Aku tak faham lah, tak pandai enggak lah peribahasa rumah tepi pantai. Kalau tak sanggup di lambung ombak, jangan berumah di pantai. Okay, Shopee boleh main, tetapi kena pastikan kita dapat barang tu memang betul-betul murah. Kalau dapat barang sekupang, okey lah, boleh lah jual harga RM5. Untung tolak duit shipping. Shipping pula no. 1 meter kubik dah RM500. Niaga ni memang best. Nak mula berniaga best. Nak berdiri dalam niaga tak best. Nak bagi orang kenal dalam bisnes lagi tak best. Sebabnya bila kita dah mula menaik, pertama orang akan, bila yang kaki dengki ni, dia akan dengki lah. Itu saja. Okay, balik pada cost shipping tadi. So cost shipping sekarang ni ada yang tawarkan pada harga 480. Ada yang 4.5 tu rasa mungkin dah tak ada dah kot. Sebab dia sendiri pun nak buat keuntungan. Paling-paling pun RM30. So aku pun sebagai orang yang menguruskan shipping, aku akan, kalau apa-apa hang just through dengan shipping, aku akan bagi kontak hang kepada shipping, nama, detail apa semua. Dia akan kontak
hang punya barang, dia akan kontak hang dan hang buat pembayaran sendiri dan dia akan hantar. Kalau hang tak bayar, dia tak hantar. Itu yang cerita dia. So hang kena bayarlah. Kena maklumlah yang sekarang ni. Wow. Yang aduh, susah betul duduk kat hospital ni. Tambah-tambah kat HKL lagi best. Betul tak Amin? HKL lagi lah. Awet cantik. Nurse lah, nurse. Dari sini banyak student. Dari sini akses ke Kolej Sudiaman. Okay. Oh ya, cost shipping. Cost shipping ada orang jual 400.5, ada 48, ada 500. So kalau dapat 4.5 tu kira besar rahmat lah. Sangat-sangat besar rahmat lah. Sebab orang lain semua dah naik, kos dah naik. Alasan yang paling utama disebabkan harga shipping naik ni sebabnya bisnes daripada kontena masuk ke Malaysia kurang. So jadi untuk cover apa pun aku pun tak tahu. So sebab tu geng-geng ni harga shipping pun naik. Benda ni tak boleh lah. Okay. So pagi ni kita cerita pasal barang OEM. Barang yang kita nak buat brand kita, barang yang kita nak buat produk kita sendiri, jenama kita, kesukaan kita nak buat untuk jual pada orang. Okay. Kos yang pertama sekali bagi tahu, kos untuk sampel memang tinggi. Kurang-kurang kalau boleh dapat 100-150 tu memang kira champion lah. Memang champion lah. Dan ada orang dia keluarkan model dia dulu. So dia kata, sampel free ya bang, nanti kita kira balik dalam dia akan cakap, tak apa bang, sampel saya setting, saya adjust bagi free tak bang. Tapi kalau nak dapat orang macam tu mungkin 1,000 dalam satu lah. Sebab kos untuk sampel memang kau yang tinggi lah. Sebab sebelum ni pun kan aku pernah buat, Alhamdulillah pernah buat beberapa barang sampel. Bengkong, JC, t-shirt, sublimation t-shirt, long sleeve, short sleeve ke, macam-macam lah. Wash bag. Yang hari tu bag Alhamdulillah buat untuk Pak Penakan. Kalau dekat sebelah utara panggil Pak Penakan. Kalau di sebelah Johor, panggil bapak saudara panggil apa? Paman. Jawa. Pakcik. Wak pagi kat untuk wak. Tiga dia bagi dia tu. Ya. Betul. Nanti besok jalan aku letak kelanting dalam motor tu. Okey bosku. No. Takut hilang. Yalah. P tambah TM tu apa? Telur mata je. Oh, telur mata. Bye. Ibu sayang. Tak cuba. Okay. Itu untuk hari ni kita sembang cerita untuk buat barang lah. Kalau so next project ada beberapa barang lagi. So aku tengah Pau Cukang. Kalau boleh kalau belah Pau Cukang. See you aja. Dan lagi Pau Cukang. 18 SX. Oh, cerita lucah ke?
Ya, sekejap sekejap. Dah lah. Okay, itulah hari ni, untuk hari ni punya live, sembang live di Facebook ni. Untuk hari ni itu sajalah. Okey, masa untuk pulang, untuk pergi jalan-jalan. So pagi ni kita siapkan kerja sikit. Ada beberapa order lagi. Yang paling best semalam oh tak boleh. Kenapa? Tak orang beritahu. Mahal pula. Oh, okey. Sambung tidur. Okey lah, untung lah boleh sambung tidur. Kita ni aduh. Korjo bang, korjo. Okey, itu je lah kot untuk pagi ni. Masih ada urusan yang perlu pagi ni untuk kita sambung. Tapi semalam ni kita boleh ada dengar voice sikit daripada mana dah? Ini dah. Mana ni? 其他的很多款的，你跟他说的，质量是很好的，你都今年做了很多了，有问题我还会给你绝对没有问题的。还有很多颜色，还有其他的很多款的，你跟他说的，质量是很好的，你都今年做了很多了，有问题我还会给你，绝对没有问题的。哎呀，老板呀，可以啊，老板呀，我将你，我真的，我今天晚上我真的啊，我将你那个很多了，老板呀，这个客户带要买很多，真的，我将你。Okey lah kan. Boleh cari barang sikit, kasih settle sikit. Cili Cina sedap, memang cili Cina sedap bang. Cili Cina memang sedap. 我没有骗你啦。Cili Cina sedap，你要吃什么？这个很好的。Okay. Aku pun lupa mana brother yang Adi, brother kita yang jaga pintu KLIA.
Okay, yang belum ada WeChat, pastikan hampa wajib kena ada WeChat. Barulah style, barulah power. Ada WhatsApp duk share ke Mak Blue lah. Ni kita tengok apa, WeChat kita buat business baik. Tapi hanya jangan look around hang cari perempuan. Okay, ni WeChat ni lebih kepada mini Facebook. Kita boleh kenalan dengan orang kalau ada kawan lah. So kita boleh view apa momen dia ada. Lepas tu kat sini dia ada jual berbagai barang. So ni dia jual apa? Dia jual handbag. Ting, klik satu kali. So detail. Inilah fungsi guna WeChat. Tengok. Ini detail pada barang tadi. Detail pada barang tadi. So dia bagi tahu lah barang elok, LV, brand, spek apa semua. Bla 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 bla. Dia cerita kat hang lagi, hang tak faham pula. Okay. So ada jual power bank. Yang kenalan akulah. So kenalan di dalam ni yang menjual barang kat China. Ada jual jam untuk anak-anak. Ni anak aku suka ni. LOL. Aku pun tak tahu LOL tu apa. Set. Ada gelang, ada rantai untuk budak-budak. So ada jam. Just nice. Memang comel bah. Sekejap aku check. New model for girl. Kasut sekolah warna hitam kan. Dulu Menteri Pendidikan bagi peluang untuk bagi kita pakai kasut, anak-anak kita pakai kasut hitam lah. Memang terbaik lah. Aku pun beli kasut hitam kak untuk anak aku. Aku beli apa nama singkatan WeChat Hati tu macam mana? Hatiku kah hati tu? Gua pun mimbai lah. Tengok sini, shopping kat sini bai. Nak beli apa? Semua ada bai. InsyaAllah semua ada lah. Aku sendiri pun aku tak ingat nama-nama dia. Tapi aku simpan macam ni je. Nama pelbagai nama. Nak power bank, kita cari power bank hari tu. Yang mana? Singkatan, apa nama singkatan WeChat hari tu? Singkatan VX nama dia. Singkatan tu nama VX. Nama dia singkatan nama dia VX. Nak scan minta dekat ni lah. Nanti bagi kita share kat depan wall Facebook tu nanti.
Okay. Steady. So pagi ni nak settlekan member kita nak beli Brembo. Dia tanya 2 hari lah. Aku tak sempat nak catch up dia punya cerita tu. Pasal semalam kita kisahkan yang betul-betul yang nak buat duit dulu. Yang nak beli tu shopping ni lantak lah, tapi tak tepi dulu. Siapa nama? Ada member beli selipar 3,000 pasang. Beli selipar 3,000 pasang, bai. Ini bukan kaleng-kaleng punya. Beli mesin 2 biji lah, tak banyak. Tapi mesin tu nilai 30-40 ribu kat lah. Okey lah, boleh lah. Lepas lah. Aku dapatlah upah sikit. Upah sebulan gaji. Lepas tu apa lagi lah? Kasut, selipar, paper bag, kotak, baju, gitulah. Order sehari-harian. So nak catch up dengan orang lain tu susah sikit lah. InsyaAllah nanti kalau balik ke AU3 tu nanti kita roja balik. Wah, sambil tak elok ni. Makan lah sambil-sambil. Mana dah? Kat sini dulu lah. Okeylah, itulah pagi ni punya perkongsian untuk shipping, untuk order barang. So kita nak cerita yang last sekali, part yang paling best, yang benda yang aku takkan lupa. Simpan duit untuk kita pergi ke Hong Kong sama-sama. Kita akan beli barang LV, bye. Wash bag, sling bag and wallet. 3 barang ni tak kira lelaki boleh pakai, lelaki dan perempuan boleh pakai. Hang ada duit boleh beli. Nak pergi beli butik 7-8 ribu memang tak beli. Tapi kalau kita pergi kat Hong Kong, barang original, pre-love, begini bye. Ini. Lepas tu sebab dia Hong Kong ni dekat je dengan Guangzhou. Kalau naik bas lebih kurang dalam 2 jam setengah sampai lah. High speed train 51 minit. Itu pun dia berhenti di Shenzhen lebih kurang dalam 10 minit untuk drop orang. Dia berhenti satu tempat lah. Guangzhou ke Hong Kong berhenti satu tempat. Itu dia berhenti di Shenzhen. Daripada Guangzhou ke Shenzhen dia ambil masa 25 minit ke 35 minit. Dia berhenti antara 5 minit hingga 10 minit. So dia akan teruskan perjalanan ke Hong Kong. Cuma yang jadi lambat, jadi slow tu bila dia masuk kawasan Lohu ke Austin,
Tetapi tu dia tak boleh laju lah. Dia slow je. Slow motion dalam 120 macam tu kot. Slow sikit lah. So kalau daripada Guangzhou ke Shenzhen 370 km/jam. Orang baik man. Sesekali naik, dia naik business class. Kalau ekonomi, kalau yang second class tu dalam 79 atau 99 lah. Tapi aku naik dengan datuk seorang tu. Dia kata, hang ni salah perkiraan ni. Dia kata hang dah kerja penat-penat. Ada satu masa yang untuk hang betul-betul rehat dan hang betul-betul perlukan masa untuk santai. Beli lah seat yang first class, business class tu, first class. Baru 200. Rehat lah dalam tu. Ada orang main hantar air. Boleh rehat lah. Business class. So business class, aku nak cerita business class ni aku tak tahu. Tapi macam kita naik Mas Airline punya business class. Nak naik business class Mas Airline? Belagak baru naik 5-6 kali dah belagak Okey lah. Puas hati lah, puas hati. Naik business class Mas Airline, puas hati banget. Nak makan sate, nak makan steak, nak makan best lah. Cerita dia best lah. Malah cerita. Okay. Kalau pergi ke Hong Kong, balik kita singgah Shenzhen, tengok barang-barang elektronik. Kat Guangzhou baru kita shopping kita punya barang baju, kasut, semua. Barulah champion. Cerita shopping overseas. Aduh. Sudahnya barang made in China. Gampang ais betul lah. Lepas tu kita makan coklat daripada London. Ada doktor bagi. Makan je. Benda free bye. Sama juga macam di Dubai. Kalau pergi kat Dubai, kalau tak pergi ke Chuck and Nut, rugi lah. Serius rugi. Saya nak mengimbau suasana di sebab dekat Chuck and Nut tu ada 2 kedai sahaja. Yang Chuck and Nut tu kedai mamak ni, dia kadang-kadang dia nak elak daripada beli coklat kena cukai. Dia ada cara dia, tapi kena sembang dengan dia dulu lah. Kedai dia memang murah. Kedai sebelah dia premium, mahal, jangan beli. Kalau pergi beli di Old Souk dekat Naif, dekat Dubai Old Market tu, coklat kat situ okey, tapi sedikit mahal. Dan variety coklat tu tak banyak. Tapi kalau pergi ke Chuck and Nut dekat Dubai, memang superb bang, memang superb. Hang sampai je di dalam kedai, dia dah serve ada kekacang yang dalam plate, dia akan bagi hang makan. Dan jangan begitu, santai-santai je ni coklat ni. Coklat orang bagi kan. Lepas tu ada akan bagi orange juice. So orange juice tu hang boleh rembat lah 2-3 botol. So itu bestnya shopping dekat overseas. Kalau hang pergi Dubai, dia macam entertain, bagi minum. Kalau pergi ke tempat baju, so memang best lah. So kalau hang ke Hong Kong wifi free bang. Sebab tu kata kalau pergi Hong Kong, macam mana cakap, Hadi tahu Hadi? Mana Hadi? Hadi timbul Hadi. Oleh kerana sekarang COVID, mana-mana pun tak boleh pergi. Yang kata Dubai, Hong Kong pun tak boleh pergi, dekat tu. Langkawi boleh lah, beli coklat Langkawi.
Okey. Min, cakap banyak tak guna lah. So kalau free kita pergi nilai dulu lah. Tengok dalam sehari 2 ni. Okey tak? Steady lah bos. Okey lah, setakat ni lah pagi ni. Daripada order barang, jenis barang yang kita nak buat, deposit barang, kos post balik Malaysia, kos tu akan revise dalam final production. So lead time tu kena tahu. So kena tahu dengan masa dan peak season kita buat production. Shipping, sekarang ni shipping paling cepat lah. Shipping untuk sampai Malaysia lebih kurang dalam 8 ke 11 hari. So tak masuk clearance di port, perlukan 4 hari ke 5 hari. So yang paling utama sekali kena buat calculation untuk shipping cost. So 480 hingga 500 per CBM. Okay, itu je lah. Kalau sebut tadi nak pergi nilai, so esok kita pergi. Esok tak boleh. Esok ada appointment daripada Kelantan. Saya bisa dulu. Tapi kalau nak pergi Sabtu mungkin kita pergi naik motor je, rempit pagi cepat sampai. Lekas terus sok kojap yo sampai. Okey. So yang ready nak pergi ke China, nak cari barang, okey. Siap duit. Nanti kita dah buka, nanti kita pergi Roger dengan budak-budak tu. Geng HKL bye. Apa barang call malam, call sekarang Ni dah habis live ni. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bekerja yang mana bekerja.